Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Najwan bin Rosli daripada Diploma Syariah Islamiah nombor metrik 23 DSIS 0004. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk faktor dan proses perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara faktor perhijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kegagalan dakwah ke Taif. Selepas kegagalan dakwah di Taif, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula mengalihkan ke tempat lain iaitu Madinah. Nabi juga berhasrat untuk mendapatkan sebuah tempat baru untuk berdakwah, memandangkan sambutan penduduk Mekah pada ketika itu tidak menggalakkan. Nabi agak kecewa dengan penduduk Mekah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Namun, bilangan yang menerima Islam agak kecil berbanding dengan tempoh 10 tahun Nabi berdakwah di Madinah. Seterusnya ialah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Dari surah Al-Anfal ayat 30 yang memberi peringatan kepada Nabi tentang pakatan Quraisy dan sebagai satu gesaan supaya Nabi berhijrah. Ayat Al-Anfal ayat 30 berbunyi seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Seterusnya ialah bai'ah di Aqabah, bai'ah Al-Aqabah. Ini merupakan faktor asas perhijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana sambutan dari penduduk Madinah adalah lebih baik. Seterusnya ialah kematian Abu Talib dan Abu Khadijah. Kematian Abu Talib dan Khadijah. Kematian dua orang tokoh itu telah menyebabkan Nabi hilang tempat untuk berlindung. Kematian Abu Talib dan Khadijah telah menyebabkan Nabi kehilangan tempat untuk berlindung. Ia sedikit sebanyak meninggalkan kesan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Khadijah adalah seorang isteri yang sangat setia dan sanggup mengorbankan segala-galanya untuk Nabi dan orang Islam. Abu Talib pula, walaupun tidak menerima agama Islam, tetapi beliau tetap melindungi Nabi dari ancaman kafir Quraisy. Akhir sekali ialah kedudukan Madinah yang strategik. Madinah mempunyai kedudukan di tengah-tengah jalan perdagangan antara Yaman di selatan dan Syam. Yaman di selatan dan Syam Seterusnya ialah proses perhijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara proses perhijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah perencanaan dan persiapan. Sebelum memulai perjalanan yang panjang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar melakukan persiapan yang cermat. Mereka telah memikirkan satu jalan yang selamat dan juga menyediakan apa yang patut, termasuklah seperti makanan dan minuman. Seterusnya ialah kepergian rahsia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar meninggalkan rumah Nabi di Mekah secara diam-diam. Mereka berangkat ke arah barat untuk menuju ke Gua Tur untuk menyembunyikan diri dari pengejaran suku Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ialah pemandu hijrah. Selama perjalanan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dibantu oleh Abdullah bin Uraikid, seorang pemandu yang mengenali jalan dan tempat yang sulit antara Mekah dan Madinah. Sebelum mereka telah memastikan bahawa Abdullah bin Uraikid ini boleh dipercayai dan boleh
membantu Nabi Muhammad dan Abu Bakar untuk sampai ke Madinah. Seterusnya ialah perjalanan menuju ke Madinah. Ketika situasi sudah aman dari upaya pengejaran orang-orang Quraisy, Rasulullah SAW dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan hijrah ke Madinah. Akhir sekali ialah kedatangan di Madinah. Akhirnya setelah perjalanan yang sangat panjang dan sukar, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar telah tiba dengan selamat di kota Madinah. Kedatangan mereka disambut dengan sangat meriah oleh penduduk Madinah yang telah lama menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan bagi tajuk ini ialah mendapat perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy di Mekah menyebabkan Rasulullah SAW mengambil keputusan untuk hijrah ke Yathrib, iaitu di Madinah. Namun keputusan ini juga dilandasi dari wahyu Allah. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah juga menandai awal kegiatan politik Nabi SAW yang akhirnya mengarah pada penaklukan Mekah dan penyebaran Islam di seluruh Jazirah Arab. Di sisi lain, atas usul Umar bin Khattab juga mengabadikan peristiwa hijrah dari Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, maka tercetuslah penanggalan kalender Hijriah sebagai penanggalan dalam Islam. Dengan itu berakhirlah sudah tajuk saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.